Oke guys, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Nama aku Wak Asri dan ini adalah channel Wak Vapes. Ya, hari ni aku nak bincang lah. Tak adalah nak review ke apa. Just ada bercerita dan berkongsi info. Berkongsi maklumat serta pendapat mengenai AIO yang diriliskan oleh syarikat YIHAI ataupun YIHI. Iaitu yang ini Ini adalah SX Mini V Class. SX Mini V Class. Dan ini pula adalah SX Mini V Pure. Dia orang keluarkan yang ini dulu, edisi yang ini, kemudian barulah dia riliskan versi yang V Pure ini. Jadi dia sebenarnya adalah sebuah AIO yang diriliskan oleh Yishi ataupun Yihai ini untuk mentarget dia orang mentarget users yang baru terjun ke dunia pengawapan dalam bidang AIO ini. Tetapi ada beberapa perkara yang aku nak kongsikan, iaitu apabila dilihat dua-dua jenis AIO ini, sebenarnya ada satu lagi yang SX Mini release yang menggunakan format tank yang macam ni, yang boleh digunakan dengan dia punya OCC yang jenis panjang, jenis tube tu. Aku lupa lah nama dia pula. Dia selepas dia orang release V Class, dia orang release yang itu. Yang ini V Pure ni dia orang release yang V Pure, lepas tu dia orang keluarkan yang port yang nama dia Pure Max pula. Tetapi dalam melihat kepada apa yang syarikat YIHAI ataupun YIHI ni cuba untuk laksanakan, aku rasa dia orang macam tersalah formula ke macam mana lah kan. Sebab yang pertama kita tengok AIO ini, bila kita perhatikan dari segi design, pilihan yang syarikat YIHAI buat ini, dia orang menggunakan design dari segi tank dia. Sebagai contoh, tank dia bukanlah tank jenis untuk platform dot dan juga bukan untuk platform boro. Kalau kita tengok, dia memang menggunakan tank yang size dia tu bukan untuk dot dan bukan untuk boro. Kita tengok Jadi ini macam satu nak kata kesilapan ataupun sesuatu yang dia mungkin overlook, ataupun mereka nak cipta satu platform baru, satu platform tank yang baru. Ini boro punya format, tank boro. Dan ini adalah format dot. Kalau kita tengok tank ini, dua format tank ini, iaitu boro dan juga dot ini, pada masa sekarang ini tahun 2024 adalah yang dominan di dalam dunia AIO. Banyaklah users, tak adalah banyak dominan macam mana, maksudnya banyak device yang menggunakan dua platform ini, iaitu boro dan juga dot. Lagi banyak boro sebenarnya dari dot. Dot cuma satu device sahaja yang famous, iaitu .io. Tetapi boro ni dah banyak, sampaikan syarikat-syarikat besar seperti Vandy Vape, Lost Vape, dan banyak lagi yang sudah mengeluarkan device-device yang menggunakan platform boro. Manakala YIHAI ataupun YIHI ni tadi, bila mengeluarkan device dia orang ni, tank dia ni bukan boro dan bukan dot. Tank ni, tengok, size dia memang berbeza, tingginya tak sama, tingginya tak sama, lebarnya pun tak sama. Sekali tengok, kalau dilihat kepada tank, antara tank yang untuk AIO SX Mini ni, dia macam dot punya format, tapi tinggi dia tak sama. Dan kalau kita tengok dekat tempat dekat device ini .io, tank ini, tank YIHAI ni tak boleh masuk ni dekat .io punya kawasan tank, tak boleh digunakan. Manakala tank dot, kalau nak dimasukkan pula ke device SX Mini ni tadi, pun tak boleh. Memang tak boleh, tak ngam, tak ada connection. Sampaikan SX Mini mengeluarkan adapter dia ni, VD adapter nama dia, yang perlu digunakan sekiranya users nak menggunakan
mana-mana .tank ataupun .rba ataupun nak guna OCC yang platform di dalam device ini. Dari satu segi itu bagus, maksudnya dia meletakkan compatibility dan membiarkan boleh membuatkan users yang berminat nak gunakan device dia supaya menggunakan platform platform yang diorang cipta ni lah, dengan syarat kena ada adapter dia ni. Tapi tak semua orang yang beli SX Mini AIO ni terus beli dia punya adapter. Dan adapter dia pula silapnya dia orang tak masukkan sekali dekat dalam kotak pembelian, kena beli asing. Dan banyaklah isunya dengan adapter ni, kadang-kadang tak ada connection, kena perlu longgarkan skru, kena perlu ketatkan skru. Dia bukan jenis plug and play untuk dot punya tank untuk masuk dekat AIO V Class dan juga V Pure ini. Boleh nak guna mana-mana dot tank punya format dalam ni, tak ada masalah, dengan syarat kena letakkan VD adapter ni. Itu satu hal. Ada satu hal yang lain yang agak padaku pun mengganggu lah, membuatkan device yang diorang release ni, SX Mini release ni, iaitu setakat ni ada dua AIO, iaitu V Class dengan V Pure, yang untuk format AIO yang menggunakan bateri 18650 ni. Diorang ni macam dari segi PR, dari segi communication, pada aku agak lemah lah tarikat SX Mini ni. Hantar email tak balas, hantar PM dekat Instagram tak balas, hantar email, PM dekat Facebook pun memang tak balas. Dia memang macam tak media friendly berbanding dengan syarikat-syarikat lain yang biasanya dalam pengalaman aku, apabila kita hantar email, apabila kita hantar PM dekat Facebook ke kat Instagram ke, dia orang akan reply. Bagi tak bagi barang tu belakang cerita, tapi maksudnya dia orang syarikat-syarikat lain ni akan reply dan appreciate kita hubungi dia orang. Tapi SX Mini, setakat pengalaman aku beberapa tahun dalam bidang ni, tak pernah reply email, tak pernah reply PM, tak ada connection, macam tak wujud. Kita ni, yelah, aku kan kata aku bagus kan, tapi maksudnya kita nak tahu info, bukannya aku minta review device pun. Aku just nak tahu info pasal chipset dia. Dia orang release chipset SX735 yang sangat canggih. Dia orang release chipset SX600H yang ada pure mode dan banyak lagi function-function yang tak ada pada chipset lain. Tapi senyap tak ada orang tahu, melainkan community dia orang dan media tak tahu pasal apa yang dia orang ni bangunkan. Media coverage memang agak fail lah untuk menerangkan produk dia orang kepada pengguna. Ya, betul, memang ada pengguna-pengguna yang memang mencintai, menggilai chipset-chipset yang dibangunkan oleh SX Mini ni. Contohnya di Eropah, di France dan beberapa tempat yang lain. Tetapi di kalangan modest juga, SX Mini ni, untuk chipset dia orang ni, ramai yang mengalah. Mengalah bukan apa, tapi macam tak nak develop device untuk menggunakan platform ataupun chipset yang SX Mini Yihai ni developkan. Cuba korang tengok sekeliling korang, kawan-kawan ke apa, siapa-siapa ke kan, yang menggunakan Boro punya device. Ada tak device Boro yang menggunakan SX Mini punya chipset? Carilah kalau ada. Dekat ni cuma ada satu atau dua kot modus di seluruh dunia. Contohnya macam dekat Perancis ada satu model yang nama dia Pandor. Dan Pandor ni mengeluarkan satu AIO Boro yang bernama Shodai. Dia itu menggunakan SX600. Dan ada juga yang geng-geng Letelier yang mengeluarkan Apex versi SX Mini SX600 juga. Tapi selain dari itu, kebanyakan modus untuk diorang develop AIO, diorang akan pilih kepada chipset lain, terutamanya DNA 60, DNA 100C. Ada juga yang memilih untuk menggunakan Dicodes punya chipset, dan setahun dua kebelakangan ini ada juga yang memilih untuk menggunakan Omega Nucleo Omega Nano dan tak nampak dan tak ada support dari developers untuk developkan devices, peranti-peranti AIO yang menggunakan chipset
SX Mini ni. Kenapa aku tak tahu. Ada developers yang aku contact, dia orang kata salah satu masalah dia orang tak nak develop chipset ni sebab wiring ni susah. I don't know guys, itu bukan bidang aku, tapi itu yang antara dia orang cakap lah, nak buat connection antara wire-wire dalam ni lah, dari segi wiring lah, dari segi kabel apa semua tu, untuk buat connection untuk dia orang pasang kat device tu agak tricky kalau SX Mini ni. I don't know about that, seriously. Tapi maksudnya tak banyak device yang menggunakan SX Mini punya chipset untuk dunia AIO ni. Itu antara bendanya yang pada aku kita tak melihat lebih banyak lagi device yang menggunakan SX Mini punya chipset. Okay, jadi dia dah mistaken identity, dia dah confused tentang identity dia, device-device yang telah diriliskan dalam market oleh Yihai ni, iaitu SX Mini, V-Class dengan VPO ni. Dia borrow bukan .aio pun bukan, dia tank dia sendiri. Dan untuk yang VPO ni, langkah bagus yang dia orang buat ialah dia orang buat tank dia ni, iaitu V-Tank Plus ni, compatible dengan OCC ataupun coil heads yang berformatkan PNP, maknanya plug and play. PNP, GTX, TMD dan yang sewaktu dengannya boleh digunakan dalam tank V-Tank Plus ni. So itu satu benda yang bagus, dan aku pun dah biasa pakai PNP dalam ni, GTX dalam ni, memang performance superb. Tapi itulah, macam users tak dapat nak menikmati sebenarnya kepaduan chipset dia. Agak sayang lah, sebab berbanding dengan ni .io versi awal V1, pemakaran yang dijalankan, yang didapati, yang boleh dinikmati dari VPO contohnya, jauh lebih hebat, lebih dahsyat, lebih sedap pengeluaran driver dia berbanding dari ini. Tetapi orang tetap akan memilih ini berbanding ini. Kenapa guys? Tak tahulah, marketing ke apa benda ke, I don't know, really don't know. Serius, aku agak terkesima dan agak tertanya-tanya juga, kenapalah tak pick up device, kenapalah tak banyak device yang menggunakan barangan-barangan dia. Okay, satu lagi pada pendapat aku berkenaan dengan kenapa kita tak melihat banyak device ni. Dari segi availability lah, marketing dia orang. Dekat Malaysia sendiri susah nak cari barang-barang ni. Aku dapat ni pun beli dengan cara mencari di second hand market. Nak beli yang baru, stok asyik tak ada je. Lepas tu yang untuk yang baru, yang Pure Max itu pun yang port, yang sampai Vaping Bogan kata port paling best. Banyak lagi reviewers luar negara cakap Pure Max tu bagus. Green pun kata best gila Pure Max tu. Dah berbulan-bulan aku cuba tanya, cuba cari dekat mana-mana distributor kat Malaysia ni, tak ada yang bawa masuk. So susah nak cari barang-barang dia. Even masa pakai V-Tank ni, bila OCC yang SX Mini keluarkan tu habis, aku nak order punya lah payah. Lalas pakai PNP dengan TMD dengan GTX je. Okay, kemudian itu dari segi availability lah, susah nak cari barang-barang dia. Kemudian ni, aku agak pelik juga, kenapa lah dia orang dari awal menggunakan design ni, kelongsong ni. Dia bagus, metal apa semua bagus, tapi design kelongsong ni, aduh, cik kau nak adjust voltage, nak tekan power apa, nak select, nak tukar menu, nak select dari, nak keluar dari pure mode kepada voltage mode apa semua, agak susah. Dan aku tak nampak ada third party yang mengeluarkan aksesori dalam bentuk kelongsong ni untuk device yang ni AIO Yihai SX Mini ni. Ada, tapi tak banyak, dan bukan kat area Asia Tenggara lah, kat Eropah sana lah mungkin. Dan ya betul, compatibility dia memang tak ada masalah. Kelongsong dari V-Class ni boleh masuk dekat VPO. Begitu juga kelongsong yang V-Class ni, kelongsong dari VPO ni boleh masuk dekat V-Class.
Dari segi compatibility tu tak ada masalah. Okay, okay je, boleh masuk je. Cumanya tak ada kepelbagaian lah, tak ada variasi dalam market. Sebab tak ada yang menerima dan pick up benda tu dan dijadikan satu availability macam dekat, kalau kita tengok yang paling hebat bilet box lah, of course panel dia beratus jenis, macam-macam orang buat panel untuk bilet box. Dan juga yang lain-lain, even panel untuk .io pun beratus-ratus, berpuluh-puluh jenis bentuknya. Yelah, mungkin tak adalah expect akan boleh banyak kan, tapi tak ada, tak nampak dengan meriah benda ni, macam orang tak pick up. Okay, itu dari segi aksesoris untuk dia lah. Dan satu lagi yang agak menyedihkan dari segi design, bukan menyedihkan macam mana, tapi aku tak faham kenapa dia orang dari awal menggunakan plastik yang murah untuk kerangka body dia. Ni plastik dia ni murah, nipis tau. Kalau jatuh kalau tak ada, kalau kelongsong ni tak ada, memang boleh pecah seribu, boleh pecah retak 1000. Memang nipis. Dan even untuk VPO pula, dia menggunakan plastik yang lagi macam nampak, sebab dia transparent guys ni. Macam frost kan, boleh nampak dalam kan, lagi nipis kan, flex, boleh flex. Sama je dengan dekat V-Class pun sama, yang awal kan, boleh flex ni, boleh bengkok, boleh melentur. Kalau picit lagi kuat, patah ni kan. Tapi tak adalah nak picit buat, nak merosakkan ni pula kan. Jadi material dia, kalau lah design dia lagi solid kan, memang tengok pun boleh terliur ke apa, mungkin lebih ramai yang akan berminat untuk memiliki device ni, which is aku rasa sayang lah sebenarnya. Sayang SX Mini macam kenapa lah kau tak buat betul-betul, ataupun tanya kepada pihak-pihak yang mungkin ada pengalaman kan dalam bidang-bidang ni kan, tanya modus support apa semua kan, bekerjasama dengan modus. Yalah, macam kalau kita tengok Pulse AIO Vandy Vape tak buat benda tu macam tu je. Dia bekerjasama dengan Tony B. Idea-idea dari Tony B. Okay, daripada versi 1, versi asal Pulse AIO ni, dari versi yang asal sampailah sekarang ni version 2 yang memang totally 100% lain, berubah. Idea dari Tony B, betul tak? Kerjasama dengan Vandy Vape. Kenapa syarikat EHI tak nak bekerjasama dengan reviewer ke apa benda ke, lantak dia lah kan, orang yang boleh bagi idea yang bagus. I don't know. Seriously, I don't know. Dan disebabkan dia orang punya material ni dibuat dari plastik yang murah dan nipis ni, maka ada banyak perkara yang timbul yang sebagai pengguna kita perlu, aku perlu bagi tahu pada korang lah. Salah satu daripada yang membuatkan aku potong steam tu lah. Dekat bahagian nut dia ni kan, dah boleh timbul crack tau. Ni tak jatuh tau, cuma kadang-kadang terketat sikit. Dah tiba-tiba pagi besok bangun dah retak lah macam gini kan, dah potong steam. Sama juga dengan yang ini. Tengok betul-betul guys, nampak tak? Dah retak dah kat situ. Ni aku jaga bagai menatang minyak yang penuh ni, tiap guna pouch bagai. Tapi yelah, kita ni manusia kan, kadang-kadang ada kesilapan kat mana-mana, dia akan timbul retak yang tak dijemput ni, tak diundang ni. Jadi benda ni dah menyakitkan mata. Okay, satu lagi, dari zaman V-Class lagi sampai ke zaman VPO, dia punya threading dekat flash nut ni, dia punya skru dia, kau pusing macam nak mati baru dia boleh terbuka. Panjang gila. Berbanding kalau kita tengok flash nut dekat Boro Boro punya format flash nut dia, 510 nut dia ke, integrated dip tip dia kan, lebih simple, pusing 2-3 kali dah boleh cabut. Tetapi dekat sini yang SX Mini buat untuk device VPO dan juga V-Class ni, memang kau kena pusing banyak kali baru boleh tanggalkan, baru boleh cabut bahagian tank tu. Memang adoy lebih, kenapalah tak design sesuatu yang lebih simple, memudahkan pengguna ni. Okay,
pasal chipset dia aku nak tambah pasal user interface performance dia, chipset dia superb guys. Untuk sebuah device AIO superb, sangat-sangat superb sebenarnya. Macam dekat sini SX505J series dia, dekat sini SX506J, sama-sama 500 series. Dia setahu aku SX500 ni adalah SX600 yang dilipat physical dia, chipset dia. So SX600 tu dia size dia lebih besar dia punya chipset, tapi dia orang kecil kan. So nampak tak ada dua chipboard kat sini ada board dia sebelah sini satu, sebelah sini satu. So sebenarnya XX500 dengan XX600 tu berkongsi ataupun menggunakan banyak hardware yang sama. Cuma nombor series dia lain dan physical bentuk dia tu lain, sebab yang SX500 series yang ada dekat dua device ni dia memang kecil kan, berjaya kecil kan, supaya boleh dibuat kepada device-device yang lebih kecil. Dan malangnya tak banyak support, tak banyak pick up dari developers, dari modders, dari syarikat-syarikat untuk menggunakan chipset SX500 ni, which is sangat macam satu kerugian lah pula kepada kita users pengguna. Sebab ada chipset yang sangat-sangat bagus tapi tak pick up, tak diambil, tak diendahkan oleh para pemangun device. Kenapa? Aku pun tak tahu. Itulah yang aku fikir-fikir tak habis. Satu lagi isunya pada aku lah tak semua .rba boleh digunakan dalam ni. Sebagai contoh .rba mana-mana yang menggunakan tank.io yang standard tu, macam ni Denoy ataupun mungkin Jozu ataupun .shell apa semua boleh masuk, tak ada masalah. Tapi kalaulah sekiranya korang gunakan KB2, itu ada sedikit problem. Bukan sedikit, banyak. Nak masuk memang ketat. Kau kena letak adapter bawah ni alright. Masalahnya dia timbul lah guys ni. KB2 ni dia timbul, dia lebih tebal kan. Yelah ni KB2 bukan original pun, ni clone kan. So bila macam tu, pelongsong ni tak boleh masuk. Ni nampak, tak boleh pasang guys. Yelah, kau kena force menggunakan. Aku ada nampak orang hantar foto dekat grup FB SX Mini, dia berjaya masukkan ni, tapi masuknya dia dah kemek-kemek kan belah-belah sini lah. Belah-belah ni, sebab ni metal logam. So dia boleh bengkok, boleh dikembungkan apa semua. Tapi aku tak sanggup lah nak bengkokkan pula kan, semata-mata nak bagi masuk KB2 ni. Itu lagi satu isu dia. Maksudnya kalau jenis-jenis .rba yang begini, yang menggunakan size, menggunakan tank standard .io ni boleh masuk, tapi RBA yang design sendiri macam KB2 dan tak tahu lepas ni akan keluar Terdiwan pula boleh ke tidak masuk kat sini, aku pun tak pasti. So satu macam mana SX Mini ataupun Yihi ataupun Yihai ni dah macam terlepas satu peluang yang besar. Kalau dari awal, aku punya pendapat lah, kalau dari awal ini barang size dia, tank dia ni sama size dengan tank dot dan boleh masuk semua dot, aku rasa lagi ramai orang beli. Sebab senang, masuk je, tinggal masuk je tank dot dalam ni, tak payah pakai adapter bagai. Lepas tu kalau design yang ini, tak payah pakai design kelongsong-kelongsong ni, sama ada buat naked punya device, material yang lebih baik, yang lebih keras, yang lebih padu. Ataupun kalau nak buat style berpanel pun boleh, tapi belah-belah sini style dot. Tank ni kalau size dot, kalau tak nak pergi borrow pun tak apa, tapi kalau tak dekat sini bubur dot punya size pun, aku rasa dah ramai orang yang akan berkejar-kejaran dan berebut-rebut untuk mendapatkan benda ni. Sebab firing dia, performance dia, cakap kau jauh gila dari dot lah. Serius cakap, jauh lebih baik dari dot, jauh lebih memuaskan dari dot, jauh lebih segala-galanya lebih lah dari segi firing untuk device ni berbanding dengan dot. Tapi itulah, sebab dot tu dia dah ada hype dia sendiri, dia dah ada universe dia sendiri. Pengkagum-pengkagum, penyembah-penyembah dot tu memang dah ramai di seluruh dunia.
terutamanya kat bahagian Asia ni, Malaysia, Indonesia. Jadi tak boleh nak cakap apa. So diorang dah miss the boat lah pada aku. Strategi diorang dah tak berapa nak ngam. Salah strategi mungkin, ataupun ada masalah, ada isu lain yang aku tak tahu, yang kita pun tak tahu. Kenapa diorang tak mengeluarkan je device yang menggunakan format dot. Betul tak? Sayang dan betul-betul macam satu kerugian untuk diorang. Hand feel dah best, dah pegang device ni dah syok. Tapi bila kau pakai kan, kau akan tahu lah kenapa macam ni. Feel firing button dia apa semua memang dah sangat-sangat nice sebenarnya. Tapi tetap tak boleh nak dijadikan daily. Aku dah jadikan benda ni daily, siap bawa travelling keluar negara apa semua pun tak jadi. Betul tak? Kadang-kadang dia punya adaptivity tu tak reading. Entahlah guys, agak macam sayang lah. Dia boleh fire bagus, boleh perform bagus, tapi hardware dia sangat-sangat lemah. Hardware dia telah didesign dengan kurang berhati-hati. They miss the boat lah. Dan mungkin kalau lepas ni cadangan aku kepada Yihi, sekiranya diorang faham bahasa Melayu ataupun ada yang pihak yang boleh sampaikan kepada diorang, buat je lah format dot. Apa masalahnya kan? Walaupun konektor bawah tu tak ikut dot, mungkin syarikat dot mod tak ada licensing kan benda ni kan. Benda konektor dekat bawah ni benda ni yang ada sekali positif dengan negatif kat sini. Ni memang ada masalah. Ramai syarikat yang tak dapat license benda ni dari dot, so diorang tak boleh nak meriliskan device dot. Tapi benda tu boleh buat apa, ni pun dah okey dah. Connection macam ni pun dah, kalau design betul-betul, boleh je untuk connect dot punya device, dot punya RBA dalam tu. Dan in fact Skunkworks pun pernah tunjuk kepada dunia itu hari, boleh je buat create sendiri punya style kan. Tak payah nak ikut sebiji macam dot. Macam Skunkworks ni tak ada spring pun, tapi boleh je pakai semua dot RBA punya barang dalam ni kan. Dalam D01 ni legend ni device ni kan. Itulah, itu saja guys, aku nak bercerita dan berkongsi dengan korang tentang satu AIO, satu family of AIO yang sayang, yang dia orang telah disebabkan design decision ataupun mereka mungkin tak mengambil pendapat orang lain, tak mengambil, dia dah invest berjuta tapi tak pick up sangat dekat market dan susah nak cari produk dia orang ni dalam market. Agak sayang dan agak mengecewakan, sebab dia boleh je sebenarnya jadi lebih baik dari dot, tapi tak jadi. Okay guys, terima kasih semua kepada yang menonton. Oh ya, lupa nak belanja dia punya meletak semua. Ini Denoy.RBA. Denoy.RBA dikuasakan oleh coil Waklu. Di dalam ini tembak pada 30 watt dalam pure mode. Sekejap, aku naikkan sikit lah, 35 watt lah boleh. 35 watt firing sebuah dot RBA bernama Denoy. Dalam ni ada coil Waklu. Korang dengar sendiri. Okay, 10 second punya firing. Itu saja dari Wa'asri kali ini dalam video berkenaan dengan AIO devices dari SX Mini dari Yihai, iaitu keluarga V-Class dan juga V Pure. Terima kasih kepada semua yang menonton Wa'asri sini. Assalamualaikum.